menjelang malam ke-24 Ramadan dan hari ini merupakan Ramadan yang ke-23. 10 malam terakhir ini kita memohon agar keberkatannya melimpah dan kita meneruskan agenda bicara naratif pada malam ini membicarakan tentang isu-isu yang berkait dengan keprihatinan rakyat Malaysia khususnya, dan mudah-mudahan ini juga dianggap sebagai antara ibadah yang kita laksanakan di sepanjang Ramadan ini kerana menyampaikan dengan kesabaran dan menyampaikan kebenaran. Watawassaw bil haq watawassaw bis sabr itu sebahagian daripada syiarnya. Saya harus sebut ini sabar itu kerana isu ini boleh menghangatkan suasana. Ramai yang akan mendidih bila bercakap bab duit ini dan itu realitinya. Jadi tetamu saya kira dia bukan hanya perlu sabar tetapi juga mengatakan kebenarannya. Watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Dua-dua itu datang sekali. Panel kita bercakap tentang kumpulan wang amanah negara dan berdepan dengan realiti vaksinasi COVID-19 ini. Kita bersama menemani saya adalah Puan Zakiah Jaafar, Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Dasar Kementerian Keuangan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan Syed. Okey ke opening macam tu? Boleh. Kena sabar menjawab ni sebab rakyat dia nakkan jawapan. Betul. Saya boleh bayangkan tekanannya buat masa ini kerana kita berdepan dengan realiti pandemik ini dan juga isu-isunya selalu saja mudah dikaitkan dengan politik dan rakyat kita terlalu politikal agaknya. Jadi pada malam ini kesempatan untuk kita memahami tentang realiti kita berdepan dengan suasana semasa. Tetapi bagaimana harus kita mulakan pembicaraan ini melihat kepada COVID, cabaran ekonominya dan kemudian membawa kepada vaksinasi mega ni yang sepatutnya membawa kesan yang lebih baik. Mungkin kita mula situ, Puan. Okey. Terima kasih Tuan Syed kerana menyantuni kami. Jadi mungkin elok saya letakkan konteks pada isu ini terlebih dahulu. Jadi kita masih lagi berjuang dalam peperangan COVID-19. Lagi kita lihat kita mungkin ada gelombang dan varian baru pula COVID-19 yang muncul. Tapi bukan saja di negara kita, malah di negara lain juga di rantau ini. Walaupun terdapat trend peningkatan kes COVID-19, namun kita jangan lupa kadar sembuh kita masih tinggi. Itu melebihi 92%. Ini maksudnya 9 daripada 10 pesakit COVID-19 sembuh, insya-Allah. Dan kadar kematian juga masih rendah, lebih kurang 0.4%. Dan ini adalah antara rekod yang terbaik di dunia. Namun begitu kita sedar mungkin di setengah negeri kita telah menghampiri kapasiti hospital dan pusat penjagaan kesihatan. Jadi kerajaan terpaksalah mengambil keputusan untuk terus menyambung PKP ini dalam pelbagai bentuk mengikut keadaan di negeri tertentu. Jadi krisis ini ialah berlainan daripada krisis-krisis yang lepas kerana dia melibatkan nyawa. Sebelum ni tidak sedemikian. Jadi dah setahun lebih kita di dalam krisis pandemik ini. Tapi dari awal lagi kerajaan ini mengambil keputusan untuk meletakkan keutamaan kepada nyawa dan perlindungan kehidupan kita. That is our priority. Jadi kita ketepikan semua sasaran fiskal kita untuk menangani wabak ini. Jadi kita menggunakan pendekatan yang sistematik. Jadi saya imbas mulalah pendekatan sistematik 6R kita yang mempunyai 6 peringkat. Jadi kita sekarang berada di antara peringkat 5 dan ke-6. Peringkat 5 iaitu revitalize atau memperkasa, dan peringkat ke-6 yang terakhir sekali itu reform atau menyusun semula. Jadi program imunisasi kebangsaan kita ini merupakan kunci kepada pemulihan ekonomi kita dan mengembalikan kehidupan kita kepada satu norma, harapnya norma yang baru. Jadi kita bermula bulan Februari, kita fasa pertama telah selesai dan kita berada dalam fasa kedua. Jadi kalau sebelum kita ada program imunisasi ini, kita mengamalkan penjarakan sosial dan SOP itu sebagai benteng kita terhadap COVID-19. Jadi dengan adanya imunisasi ini, inilah sebagai perisai pula terhadap COVID ni. Jadi itulah sebabnya kerajaan
ingin membelanjakan jumlah yang besar untuk melindungi rakyat. Itulah pentingnya program imunisasi ini dilaksanakan secepatnya mungkin dan seramai yang mungkin supaya kita mendapat apa yang dikatakan imunisasi kelompok itu meliputi 80% daripada penduduk di negara kita. Saya kira kepentingan imunisasi mega itu tidak dinafikan. Polemik yang merentit yang datang selepas itu adalah soal belanjawannya. Jadi kita menggambarkan bahawa kita dalam proses peringkat revitalize dan menyusul selepas ini reform, jumlah dana yang digunakan untuk menangani seluruh exercise ini termasuklah vaksinasi mega ini begitu besar dan rakyat menuding kepada penggunaan dana KUAN. Yang jadi polemiknya di sini adalah soal wajar atau tidaknya dana KUAN ini. Tapi kalau tak kerana berlaku ini, mungkin rakyat lupa pun adanya tabung yang dipanggil KUAN ini. Penerbit saya pun kata kita tak pernah dengar, tiba-tiba kita dengar. Jadi mungkin harus kita berikan latar belakangnya tabungan KUAN ini, KWN. Betul kita sebut KUAN, boleh? Betul. Maknanya di kalangan MOF pun semua panggil tabung KUAN. Ya, betul. Panggil KUAN saja. Pendeknya. Jadi kumpulan wang amanah negara atau KUAN ini ditubuhkan 33 tahun dahulu, lama dah dahulu. Dengan aktanya tersendiri. Jadi tujuannya untuk memastikan kita menggunakan sumber asli negara sebaik yang mungkin untuk kepentingan negara dan juga generasi akan datang. So very simple rasionalnya. Diuruskan dan ditadbir oleh Bank Negara Malaysia dan setakat ini Petronas merupakan penyumbang utama kepada KUAN. Jadi tujuan asalnya KUAN ini adalah boleh digunakan untuk membiayai projek pembangunan negara ataupun memberi pinjaman konsesi, pinjaman mudah sama ada ke kerajaan persekutuan ataupun kepada kerajaan negeri. Jadi lain-lain perbelanjaan tidak dibenarkan. Jadi kita ni masa kita membentangkan belanjawan negara pada bulan November tahun lepas, kita tidak menjangkakan ada gelombang baru lagi COVID ini yang berlaku pada hujung tahun dan permulaan Januari, Februari. Jadi kita adakan lagi dua package bantuan permai dan pemerkasa. Jadi kedua-dua package ini memerlukan pembiayaan yang lebih lah. Jadi kalau tidak kerana kita terpaksa membiayai kedua-dua package ini, sasaran fiskal defisit kita untuk tahun ini meningkat dari 5.4% kepada KDNK kepada 6% pada KDNK. Kerajaan ni dia ada 3 cara utama untuk mendapatkan hasil. Paling senang kita boleh je cetak mata wang, cetak duit. Betul. Tapi itu akan menghasilkan penyakit ekonomi yang lain lah, hyperinflasi and so on. Jadi itu bukanlah penyelesaian. Kedua, kita boleh aja naikkan kadar cukai semasa atau mengenakan cukai yang baru. Tapi itu lagi membebankan rakyat lagi dalam keadaan ekonomi yang tidak berapa baik ini. Kita dan yang cara ketiga ialah secara meminjam, berhutang dan kita telah pun meningkatkan kadar statutory hutang kita. Yang ini diluluskan oleh Parlimen tahun lepas daripada 55% kepada KDNK kepada 60% untuk sementara waktu untuk menangani menangani wabak inilah. Jadi kalau kita boleh je kalau kita nak tingkatkan lagi hutang kita lebih daripada 60%. Tetapi kadar debt service charges kita pun kadar khidmat hutang pun akan meningkat. Setakat ini pun setakat ini kitanya kadar statutory kita 58% kepada KDNK dan kadar khidmat hutang kita dah lebih 15% daripada hasil kita. Jadi bukan
senang untuk meningkatkan hutang ya. Jadi kita kena fikir jugalah debt service charges kita. Jadi itulah kita punya, jadi kita dah ada cara yang lain ialah untuk menggunakan simpanan yang ada yang tidak membebankanlah hutang kita dan tidak mengurangkan juga beban rakyat. Jadi itulah salah satu sebabnya kita menggunakan tabung kuan ini. Jadi menggunakan tabungan seperkara, tapi apakah kuan semata-mata tabungan yang kita ada? Mengapa kuan? Ataupun kita ada sebab-sebab strategik dan justifikasi tertentu mengapa kuan itu dipilih untuk digunakan berbagi tujuan vaksinasi ini? Kalau kita tengok amount dana kuan ini, kalau bakinya pada hujung tahun lepas ialah 19.5 bilion Jadi kita mengeluarkan 5 bilion daripada dana ini sebagai grant bukan sebagai pinjaman, sebagai geran dengan komitmen untuk menambah semulalah bila keadaan kedudukan kerajaan lebih kukuh lagi. Jadi 5 bilion ini adalah diambil daripada pulangan modal dana tersebut. Jadi kita tidak menyentuh prinsipal modal, pokok tak kacau. Pokok tak kacau ya. Jadi dia dalam kita mengimbangi option kita. Jadi kita rasa itulah yang terbaik buat cara ini. Dia tidak begitu membebankan kan. Jadi that's the best that we can do. 19.5 bilion ini adalah merupakan jumlah saiz semasa. Berarti itu termasuk pokok dan juga keuntungan-keuntungan. Betul. Dan hujah yang Puan nyatakan tadi bahawa 5 bilion yang diambil untuk tujuan vaksinasi mega ini adalah merupakan bukan daripada kadar pokok, sebaliknya dividen, keuntungan di atas pelaburan awal. Okey. Bagaimana, sebab tadi digambarkan ini bukan pinjaman, ini adalah grant. Tata kelola akaun ini bagaimana? Who decides what? Macam mana dia boleh jadi grant dan bukan pinjaman? Kerana gambaran awal tadi mengatakan boleh memberi pinjaman kepada kerajaan. Betul. Tetapi ini diputuskan untuk menjadi grant. Mengapa dan siapa yang boleh menentukan letak duduknya ni? Betul. Kuan ini ditadbir oleh satu board of trustees ya. Jadi jadi di dalam board of trustees lembaga trustees ini dia dipengusikan oleh Presiden Petronas, ahlinya termasuklah Governor Bank Negara, termasuk Ketua Setiausaha Pembendaraan, wakil dari sektor swasta juga. Jadi mereka akan melihat dan mengkaji dan mengsyorkan mengkaji permintaan daripada kerajaan untuk menggunakan dana kuan ini untuk tujuan vaksinasi kebangsaan. Jadi adalah mereka yang memutuskanlah. Juga kita pun ada perbincangan negotiation bersama mereka. Jadi dia ditadbir urus oleh satu board of trustees. Masih saya akan bertanyakan tentang tata kelola kuan ini, bagaimana kerana diputuskan tadi soal grant, soal loan, sama ada yang menjadi grant ataupun pinjaman, dan digambarkan ada struktur tertentu. Bagaimana semak dan imbang terhadap kuan ini dilakukan? Selepas ini akan ditangani oleh Puan Zakiah dari MOF. Okey, kita lihat dahulu. Tetamu saya pada malam ini adalah Timbalan Ketua Setiausaha Perbandaraan Dasar, portfolionya dari Kementerian Keuangan Malaysia. Selalu saja kita menggunakan akronim MOF ini sebab tadi saya memikirkan kalau sebut KKM nanti orang sangkakan KKMM pula. Jadi kita kata MOF memudahkan. Puan Zakiah Jaafar adalah merupakan TKSU-nya, dan kita bercakap soal kuan ini yang mula dibicarakan, dipolemikkan oleh pelbagai pihak apabila dana ini digunakan untuk projek mendanai vaksinasi mega 5 bilion jumlahnya, dan telah dibicarakan tadi tentang kewujudannya. Rupanya umurnya dah 33 tahun. 33 tahun dah. Sumbernya adalah daripada suntikan yang diberikan oleh Petronas. Itu pun menarik untuk kita bicarakan seketika nanti. Dan hujah yang dibawakan oleh Puan Zakiah tadi adalah bagaimana jumlah 5 bilion itu merupakan dari keuntungan nilai pokok sumbangan yang diberikan. Jadi seharusnya, dan itulah saya suka tadi bila digambarkan ini grant, ini bukan pinjaman. Kerana kalau pinjaman dan dia akan masuk di dalam accounting negara. Dijadikan
memberikan geran. Saya masih bertanya tentang tata kelola kerana digambarkan tadi Puan mengatakan ada pengurusinya, ada strukturnya. Tetapi untuk kita menentukan check and balance kerana ini merupakan kumpulan wang amanah yang seharusnya dekat dengan hati semua rakyat Malaysia kerana inilah duit masa depan untuk apa juga kita perlu lakukan dan hari ini kita membelanjakannya untuk vaksinasi mega ini. Tata kelola ini bagaimana kita boleh tentukan check and balance-nya dan ia dapat dipastikan integritinya. Seperti wang amanah lain yang ditubuhkan di bawah akta-akta yang diluluskan Parlimen, ia perlu diaudit dan perlu dilaporkan kepada Parlimen setiap tahun. Jadi di situlah boleh kita tentukan ada check and balance untuk pastikan ia dibelanjakan sebaiknya. Begitu juga banyak tata cara yang kita perkenalkan dalam menangani dalam membiayai perbelanjaan untuk menangani wabak ini. Seperti contohnya kita tubuhkan akaun wang COVID-19 juga. Kita memasukkan semua perbelanjaan yang berkaitan dengan krisis ekonomi dalam satu akaun khas yang juga kita akan laporkan ke Parlimen supaya ada check and balance di situ. Cuma dalam keadaan darurat ini bila Parlimen tidak bersidang dan kita tahu bahawa jumlah ini diputuskan oleh MOF sejumlah 5 bilion. Bagaimana itu berlaku di dalam senario darurat sekarang? Okey. Kita gunakan ordinan darurat itulah untuk membuatkan beberapa perubahan pindaan dan itu yang kita guna ordinan darurat itu untuk pindah sedikit akta kuan ini untuk membolehkan penggunaan dana daripada tabung ini untuk membiayai vaksin kerana selalunya pembiayaan vaksin ini dianggap sebagai pembelanjaan mengurus bukan pembangunan. Jadi itu a little bit of amendments. Jadi itulah kegunaan ordinan darurat ini. Semua kita diarahkan hanya pindaan yang berkaitan dengan urusan menangani wabak ini saja yang boleh menggunakan ordinan darurat ini. Jadi kita guna. So ini sebab dalam suasana krisis kan kita mesti bertindak dengan segera. Kita mesti mentadbir dan menguruskan sumber-sumber kita dengan segera sebab virus ini tidak menunggu kita. That's the difference. Itulah bezanya krisis ini dengan krisis sebelum ini. Jadi jawatan kuasa ini untuk Kuan yang dipengurusikan buat masa ini oleh pengurusi Petronas bertanggungjawab untuk melaporkan selepas ini diaudit kepada Parlimen. Parlimen kita sedang digantung sekarang ini di sepanjang tempoh darurat ini berarti ia berlaku apabila ia dibuka nanti. Dalam konteks tata kelolanya seharusnya pada peringkat awal sebelum diputuskan apapun jumlahnya ia perlu dibawa kepada Parlimen tetapi disebabkan ada ordinan darurat memberikan mandat kuasa kepada MOF khususnya Menteri Keuangan untuk menentukan kepada jemaah menteri sebenarnya. Kabinet sebenarnya yang akan meluluskan perbelanjaan inilah. Itu dan selepas itu barulah kita boleh membelanjakan. Jadi selepas dibelanjakan nanti di dalam Parlimen bolehlah semak balik. Betul. Itu semua akan dimasukkan dalam Hansard dan kita akan menyemak di situ. Bagaimana kita menjustifikasikan 5 bilion itu? 5 bilion ini untuk apa? Okey. Semasa kita membentangkan belanjawan 2021 bulan November lepas, semasa itu kita tidak ada lagi maklumat sepenuhnya berapa harga vaksin, berapa banyak yang kita perlukan, berapa keperluan-keperluan lain untuk mengadakan program kebangsaan imunisasi ini. Jadi kita hanya menganggarkan lebih kurang 3 bilion saja. Angka 3 bilion itu pun tidak dimasuk pun dalam anggaran perbelanjaan kita sebab apa yang kita yang dah sah yang kita tahu kita nak belanja baru kita masuk. Jadi itu baru saja kita anggar. Jadi dalam pada bulan Januari bila ada package pemai pada masa itu kita dah ada maklumat bekalan vaksin ini berapa harganya dan sedemikian rupa. Jadi baru dalam
package permai kita anggarkan 3.5 bilion, tapi kita tambah juga 1.5 bilion lagi untuk program imunisasi ini. It's no joke ya, dia macam nak pergi berperang nak menyediakan program imunisasi kebangsaan ini. Kita kena tahu fasilitinya. Sekarang kita dah tentukan ada fasiliti kemudahan sektor swasta. Kalau yang ada yang fasiliti awam 990 fasiliti yang kita kena selaraskan. Kita kena selaraskan kaki tangannya, kita kena selaraskan peralatannya. Jadi banyak tugasan dan keperluan untuk program ini. Jadi itulah akhirnya berjumlah 5 bilion. Peningkatan ini juga peningkatan ini juga terjadi kerana kerajaan juga telah menetapkan untuk mempercepatkan pelaksanaan program vaksinasi ini. Jadi kita percepatkan selama 3 bulan. Mula kita ingatkan ia akan selesai pada suku pertama tahun hadapan, tapi kita ingin selesaikan pada hujung tahun ini supaya kita semua dapat kembali kepada satu kehidupan yang agak normal balik dan boleh membuka semula ekonomi kita. Kita juga kos itu juga meningkat kerana pada mulanya kita membeli bekalan vaksin ini untuk meliputi 80% daripada penduduk kita. Tetapi kita tambah lagi 40% sebagai stok penimbal. Jadi 120%. 120%. Kita ada extra stok. Extra stock, and there is a reason for it. Sebabnya sekarang di seluruh dunia bekalan vaksin ini tidak mencukupi. Jadi semua orang berebut-rebut. Kita tahu negara-negara maju, setengah negara maju itu mempunyai 2-3 kali ganda stok vaksin daripada jumlah penduduknya yang diperlukan. Jadi kita yang negara-negara membangun ini terpaksalah juga bekerja keras untuk mendapatkan bekalan ni. Bekalan. Sekarang bekalannya dia tidak menentu lagi. Walaupun kita dah buat booking, kita dah tahu berapa yang terdapat, tapi dia belum sampai lagi. Itu sebab, dan kita tahu juga kita mungkin perlu annual booster. Juga. Jadi kita perlu ada lebih lah untuk keperluan memenuhi keperluan yang seumpama. Dalam kita mempercepatkan program imunisasi ini, kita sudah bersetuju untuk menggunakan kemudahan sektor swasta. Jadi itu pun juga meningkatkan kos. Jadi kalau misalnya Tuan Syed pernah pergi tengok pusat vaksinasi itu, dia bukan semudah yang kita boleh buka kedai di mana-mana. Dia perlu ada dia punya stesen-stesennya. Perlu sebelum kita sebelum disuntik kita perlu buat semakan, penyuntikan, dan selepas suntik tu kita perlu juga melihat keadaan keadaan rakyat itu individu itu. Jadi dia perlu tempat yang bersih, dan it costs. All it is, it costs. So itulah sebabnya dia meningkat kos tu kepada 5 bilion. Siapa yang menentukan 5 bilion ini? Ia datang di mana? MOF, MOSTI? How do you come up with it's 5 bilion? Dari mana sumber data-data itu? Ada jawatan kuasanya. Jawatan kuasa yang ahli-ahlinya terdiri daripada Kementerian Kesihatan, Kementerian Sains dan Teknologi, Kewangan, Keselamatan. Macam Majlis Kehormatan Negara tu dia berjumpa setiap minggu sekarang. Dan tapi yang untuk COVID ni dia ada jawatan kuasanya sendiri. Dan dia juga melaporkanlah perkembangan dan keperluan untuk program ini. Contohnya bila kita sekarang ini, bila kita sudah divaksinasi, jadi
kita perlu juga untuk memantau ya pergerakan orang yang telah divaksinasi ini. Jadi kita mungkin memerlukan peralatan lain ya. Itulah juga salah satu daripada ya item dalam kos ini juga. Tadi ada satu elemen yang menarik Puan sebutkan tadi, apabila berkebarangkalian kita memerlukan annual booster kerana hujahnya tadi kita tidak menyediakan 80% untuk mencapai imuniti kelompok. Kita bahkan lebih 120% daripada jumlah stok yang kita miliki. Mungkin nanti kita perlu untuk melakukan annual booster. Saya tidak begitu fasih. Saya tak pasti kalau MOF juga punya pengetahuannya. Cuma ingin menguji kalau MOF ada maklumatnya. Annual booster ini bererti apa? Ia datang dalam bentuk package dos yang sama, maka ia menjadi booster, ataupun ia merupakan satu bentuk vaksin yang baru, yang lebih kuat, maka ia dipanggil annual booster. Jawapannya selepas kita berehat. Jadi kita boleh berbincang-bincang dulu. Jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda. Kita memberikan suluhan yang spesifik tentang kumpulan wang amanah negara 5 bilion dibelanjakan bagi tujuan vaksinasi mega bersama Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Portfolio Dasar bagi Kementerian Kewangan Malaysia, Puan Zakiah Jaafar. Banyak yang kita telah sentuhkan tadi soal jumlah 5 bilion daripada tabungan KUAN. Saya juga banyak bertanyakan tentang tata kelola dan tadi sewaktu berbincang saya tertangkap satu kenyataan yang Puan nyatakan. Saya tahu ini mungkin lebih spesifiknya MOH, tetapi sementara disebut mungkin sudah berada di dalam pertimbangan MOF. Apabila disebutkan soal mungkin, sebab Puan mengatakan we might memerlukan annual booster. Jadi saya juga tidak fasih soal annual booster ini dalam bentuk apa. Apakah vaksin yang sama disuntik lagi ataupun bererti kita membayangkan kemungkinan masa depan akan dibelanja lebih daripada 5 bilion kerana now we realise that we need the booster. So tidakkah itu nanti akan menambahkan lagi jumlah belanjawan kita daripada 5 bilion ini kepada jumlah yang lebih besar daripada itu? How does it work dalam MOF? Ya, betul Tuan Syed. Tuan Syed ada mention tadi kita pun tengah belajar juga. Everybody is learning. Semua orang tengah belajar. Betul. Tengah belajar ya. Jadi wabak ini pengajaran daripada wabak ini dia evolusi ya. Jadi setakat ini itu yang kita difahamkan. Mungkin perlunya annual booster. Jadi dalam keadaan sekarang mungkin dalam bentuk yang sama, tapi memang betul apa Tuan Syed kata, ini mungkin wakil dari MOH atau Kementerian Sains Teknologi lebih arif dalam perkara ini. Tapi setakat yang kita tahu mungkin kita perlukan vaksin ini setiap tahun, banding dengan katalah masa kita dulu, masa kecil dulu kita ada BCG parut sampai ketua ada parut ya. Dan sekali itu sajalah seumur hidup diperlukan. Jadi kita pun teknologi juga sedang berubah. Kami difahamkan Pfizer juga akan mengeluarkan vaksinasi untuk kanak-kanak selepas ini. Sebab sekarang vaksinasi yang kita ada ni hanya untuk orang dewasa 18 tahun ke atas. Jadi kita pun tengah belajar mengenai wabak ini. Jadi setakat ini itu yang kita fahamkan. Sama ada kita perlu lebih pada 5 bilion, we have to wait and see. Jadi untuk tahun ini itu yang kita peruntukkan. So one crisis at a time. So harap-harapnya tidak datang bertalu-talu lah 2-3 krisis sekali. Betul. Dah letih dah saya rasa rakyat ini lebih setahun lagi ber-PKP. Jadi kita wait and see lah. Dan sambil kita berdoa agar suasana tidak semakin menggeruh. Saya ingin menyingkap sedikit tentang tabungan KUAN ini kerana digambarkan tadi suntikannya datang daripada Petronas, dan kita tahu bahawa apabila ini merupakan tabungan kewangan amanah, seharusnya rakyat juga merasa ingin tahu secara genuine, secara nyata, secara jelas, kerana ini ada kaitannya dengan keberadaan negara kita. Digambarkan tadi bahawa Petronas menjadi penyumbang. Mengapa Petronas? Hanya Petronas untuk tabungan dana KUAN ini? Sebenarnya penyumbang dana KUAN ini tidak semestinya terhad kepada Petronas. Tapi setakat ini nampak gayanya Petronas lah yang mampu untuk menyumbang kepada dana ini. Tadi roh kepada dana ini adalah mana-mana entiti individual ke yang mengeluarkan hasil daripada tanah kita
jadi kita kembalikan semula sedikit kepada dana ini untuk masa hadapan generasi akan datang. Itu the spirit akta ini. Tapi setakat ini hanya Petronas sahajalah menjadi penyumbang utama. Jadi selepas ini kita akan mengkaji cara-cara lain untuk menukuk dana sedemikian. Tapi yang menariknya penggunaan dana seperti ini bukanlah kita seorang saja yang terpaksa memilih option pembiayaan ini, pembiayaan menggunakan simpanan kita di negara-negara yang mempunyai kedudukan fiskal, kedudukan kewangan yang lebih baik sebelum krisis ini pun terpaksa menggunakan simpanan-simpanan untuk masa hadapan. Beberapa negara di rantau ini, negara di Eropah juga ada terpaksa menggunakan option sedemikian. Di setengah negara kita perhatikan juga it's very interesting. Ada satu negara ini dia kenakan macam cukai kepada petrol, harga setiap liter petrol yang dibeli macam kurang 1 atau 2 sen akan masuk ke dalam dana. Itu rakyat sendiri, pembeli yang beli. Itu salah satu daripada sumbangan rakyat sendiri yang menggunakan hasil daripada tanah untuk menyumbang kepada dana ini untuk generasi akan datang. So mungkin kita boleh fikirkan cara-cara demikian kan. Ataupun entiti lain yang telah selama ini mengambil menikmati hasil daripada seperti pembalakan daripada lain-lain mineral kan. Jadi kita akan lihatlah sebenarnya itu kita tunggu dulu ekonomi kita stabil, barulah kita mungkin boleh melaksanakan menarik apabila Puan Zakiah tadi minta kita untuk fikirkan. Bila kita fikirkan banyak 5-6 item hasil bumi kita yang sepatutnya boleh juga menyumbang kepada tabungan ini dan akuan ini. Sebab setakat ini hanya Petronas dan gambarannya dalam konteks tata kelola tidak menghadkan, it's not exclusive only for Petronas untuk membantu pembangunan dana ni. Kita ada banyak isu-isu yang berkait, ada di Kedah bercakap soal REE, boksit, linas, biji timah kita jangan lupa. Jadi ini semua sebenarnya boleh kita rangkumkan. Soalnya kalau sebab kita kata kita boleh fikirkan, tetapi tabungan ini ada strukturnya, ada tata kelolanya. Bagaimana harus kita gesa agar yang lain-lain ni juga boleh menyumbang kepada tabungannya? How does it work dalam tata kelola yang ada? Tadi tiada paksaan lah dalam akta ini untuk menyumbang. Tapi macam seperti Petronas, lembaga pengarahnya bila dia tengok dalam salah satu keadaan tahun tu kewangannya lebih kukuh dari biasa, mereka membuat keputusan untuk memperuntukkan kepada dana tersebut. Jadi terpulang kepada kebijaksanaan lah lembaga pengarah Petronas setakat ini. Jadi kita boleh lihat juga kita boleh persuade entiti lain keperluannya untuk menyumbang kepada dana ini kan. If you think about the future of a country, then they may be persuaded. Mungkin kita boleh memberi insentif. Kita kena fikirkanlah cara pelbagai cara. Kerana Puan mengatakan kita. So saya cuma meletakkan diri saya di dalam kasut kita itu. Kalau saya saya rakyat, bagaimana saya nak menggesa? Saya tak nampak bagaimana tata itu berlaku. Kerana seingat saya tabungan kewangan amanah sebegini, saya pernah mendengar misalnya sewaktu Perdana Menteri kelima menaikkan harga petrol dan diesel dengan alasan bahawa apa juga margin lebihan itu akan dimasukkan kepada tabung amanah pengangkutan awam. Tetapi sejurus selepas peningkatan itu sampai hari ini saya tidak tahu beritanya sejauh mana tabungan itu digunakan untuk menambah kecekapan pengangkutan awam. Saya tergambar mungkin kita ada banyak agaknya tabung kewangan amanah seumpama ini. Boleh Puan kongsikan sikit? Mungkin ada pelbagai dana sedemikian tapi setakat dia bukan saja di bawah Kementerian Kewangan, di bawah kementerian-kementerian lain juga. Ada juga dana-dana untuk tujuan
tertentulah untuk menyokong aktiviti-aktiviti yang khas kepada kementerian itu. Tapi setakat ini yang untuk kegunaan rakyat untuk vaksin ini bagi kita memadai setakat ini untuk menggunakan sedikit daripada dana KUAN ini. Saya mulakan tadi kerana di peringkat awal ada gambarannya bahawa kita tidak dengar tentang ini, tetapi kita tahu kini ada KUAN dan saya menyebutkan bahawa mungkin ada tabung-tabungan yang lain. Kesemua tabung-tabung amanah ini dari segi agregatnya, kalau rakyat ingin bertanya soal caretakernya, di mana agaknya kita boleh mendapat gambaran penuh, oh ini merupakan tabung amanah yang ada di bawah kementerian sekian supaya kita dapat overview, kerana selalu saja perdebatannya kita sudah tak ada duit, bahkan Perdana Menteri juga mengatakan bahawa kita sudah tidak ada tabungan dana, tapi kali ini kita dengar ada kumpulan wang amanah yang tak semuanya dilaporkan secara berkala, melainkan ada insiden yang dilaporkan kepada Parlimen. Saya tertanya-tanya tentang itu. Selalunya apa yang dilaporkan yang kita gunakan untuk pembiayaan pembangunan untuk menguruskan itu adalah termasuk dalam kumpulan wang pembangunan yang kita ada. Jadi yang agregatnya dilihat di situ. Yang wang dana ni semua tidak termasuk ke dalam, jadi dia macam dalam reserve lah ni. Reserves kan. Jadi amat jaranglah sekali bila kita deep dalam seumpama KUAN ini yang the last lebih kurang 20 tahun yang lepas. Jadi ini memang satu peristiwa yang kira amat jarang sekali berlakulah untuk KUAN ini. Jadi tabung-tabung amanah yang lain di bawah kementerian-kementerian lain itu saya rasa penggunaannya seperti biasa akan dilaporkan dalam laporan audit atau laporan kementerian sedemikian. Jadi this is an exception lah to the rule. Jadi kena ada kerajinan. Mungkinkah kita ada upaya untuk melihat apakah kedudukan tabungan-tabungan yang ada dalam konteks penggunaan tabungan ini. Saya dikhabarkan bahawa ini bukanlah kali pertama KUAN ini digunakan, ada sebelum ini, dan apakah penggunaannya untuk insiden-insiden sebelum ini, jumlahnya, dan juga bagaimana kita menjustifikasikan ke semua belanjawan itu. Apakah akan kita tangani sekarang ataupun selepas? Kita akan berehat dahulu dan akan ditangani studio selepas kita berjeda. Kita bercakap tentang kumpulan wang amanah negara bagi tujuan mendanai projek vaksinasi mega yang menelan belanja sehingga 5 bilion bersama TKSU Perbendaharaan Dasar dari Kementerian Keuangan Malaysia, Puan Zakia Jaafar. Saya gantungkan satu soalan sebelum kita berehat tadi, kerana dikhabarkan dana KUAN ini bukan kali pertama digunakan ini. Jadi sebelum ini digunakan untuk apa dan bagaimana kita menjustifikasikannya berbanding dengan kali ini? Jadi dana KUAN ini dia ada peruntukan seksyen dia. Jadi untuk dia ditubuhkan pada tahun 1988. Jadi 10 tahun yang pertama tidak dibenarkan mengeluarkan belanja supaya dia boleh dia boleh membiaklah lebih kurang. Jadi pada tahun 1998 keputusan telah dibuat untuk menggunakan sejumlah 42 juta untuk memelihara Paya Indah Wetlands. Jadi masa tu that's some time back. Jadi saya rasa justifikasinya dia Paya Indah tu sekarang ni it's a lovely place. Jadi itu jugalah untuk khazanah masa hadapan jadi kat situ ada flora dan fauna. Jadi itu justifikasi, tapi masa itu 42 juta saja. Jadi selepas beberapa tahun kemudian kali keduanya sejumlah lebih 400 juta telah dikeluarkan untuk pembelian equity dalam Putrajaya Holdings. Jadi dia itu adalah pemaju utama Bandar Putrajaya. Jadi itu pun justifikasinya untuk membina bandar pentadbiran negara, juga jangka hayatnya lebih kurang 100 tahun Putrajaya. Jadi itulah juga keputusan yang dibuat.
Jadi penggunaan kita untuk yang vaksinasi ini adalah kegunaan yang ketiga lah bagi yang paling besar. Paling besar dan harapnya itulah untuk sementara waktu yang untuk digunakan. Dan ada kemungkinan tadi kita memberikan gambaran beberapa probability kalau nanti belanjawan untuk vaksinasi mega ini memerlukan suntikan tambahan. Apakah itu sudah diambil kira ataupun sepatutnya apa juga kontingensi itu terkandung di dalam 5 bilion ini? Bagaimana keadaan? Dalam 5 bilion itu kita sudah itemize setiap apa yang kita perlukan. Jadi setakat ini kita rasakan dia mencukupi lah untuk juga meliputi stok penimbal tu juga. Lebih pada itu kalau dia masuk ke tahun seterusnya, jadi kita lihatlah nanti kita pun sedang mula mula kerja-kerja belanjawan 2022 ya. So kalau tahun ini kita anggarkan ekonomi kita telah pulih semula dengan pertumbuhan antara 6 ke 7.5%. Insya-Allah hasil kita dianggarkan lebih lagi. Jadi kita adalah sikit ruang fiskal ya untuk menangani apa lagilah yang diperlukan. Harapnya kalau kita telah selesai kitanya program imunisasi kebangsaan kita ini lebih awal ya. Kami agak khawatir sebab petang tadi YBKJ ada mengatakan ya fasa ketiga mungkin lambat sikit sebab bekalan beberapa faktor lah, antaranya bekalan vaksin itu mungkin lambat sikit ya. Jadi kita akan tengoklah keadaannya. Kalau betul kita dapat selesaikan program ini secepat yang awal, secepat yang mungkin, jadi kita boleh balik kepada kehidupan yang normal. Kita boleh buka sempadan kita ya. Sebabnya kita ekonomi yang terbuka, sektor pelancongan kita menyumbang lebih kurang 1/5 daripada KDNK kita ya. Jadi sektor itu masih lagi terjejas. Kalau kita tidak boleh membuka sempadan, itu sempadan antarabangsa, apa lagi sempadan daerah ya. Jadi itulah setakat itu memadai. Jadi harapnya kita dapat pulihkan ekonomi kita secepat mungkin. Saya kira daripada 5 bilion ini the biggest beneficiary, penerima manfaat terbesarnya mungkin rakyat. Tetapi sebagai conduit, kementerian mana? Apakah MOH barangkali boleh kita anggap sebagai kementerian yang akan menjadi conduit untuk penyaluran nanti belanjawan 5 bilion ini, ataupun lain-lain kementerian? Lain-lain kementerian terlibat juga adalah Kementerian Keselamatan. Kita askar polis kan yang menjaga sempadan itu termasuk juga sukarelawan ya. Kita ada petugas semasa vaksinasi nanti. Petugas ada jugalah orang yang komen ya. Kenapa kita bagi ada item hadiah kepada sukarelawan? Itu hadiah term tu tak adalah betul. Isunya isu istilah tak tepat lah. Tak tepat ya. Emolument lah barangkali, honorarium allowance kan. Jadi kita gunakan juga ramai sukarelawan. Kita tabiklah kepada barisan hadapan kita yang dah lebih setahun ya menangani wabak ini. Jadi kita perlukan sukarelawan. Jadi banyak lagi item-item lagi yang dalam tu. Mungkin bunyinya soalan ini bersifat politikal, tetapi saya kira penting juga untuk kita fahamkan, dan saya yakin MOF punya justifikasi dan jawapannya tersendiri. Antaranya kita lihat ia menjadi politikal kerana gambarannya menggunakan tabung kuan yang sepatutnya digunakan untuk strategik yang lebih besar untuk masa depan, tetapi digunakan untuk vaksinasi ini. Dan Lim Guan Eng yang berhormat membangkitkan, dia kata mengapa perlu menggunakan tabung kuan, kerana hari ini kos untuk mendapatkan loan pinjaman lebih murah. Bagaimana kita menjawab itu? Memang betul. Kos pinjaman kita sekarang masih murah. Dan kita telah meningkatkan kadar keberhutangan. Kadar perhutangan kita. Limitnya maksima 60% kepada KDNK. Kita dah mencapai 58%, sikit je lagi. Tapi kalau kita tambah lagi, memang kita boleh tambah, tapi nanti perbelanjaan untuk membayar perkhidmatan hutang itu, our debt service charges juga akan meningkat. Jadi setakat ini dia adalah mencecah. Kita pun ada kawalan fiskal kita dalaman ya. Dia tidak lebih 15% daripada
hasil kita, tapi sekarang dia dah 15.2 dah lebih dah. Jadi kalau kita membayar hutang saja, kita perlu juga untuk membayar perbelanjaan mengurus yang lain ya. Jadi kita kena mengimbang kedua-dua faktor berkenaan. Bukannya kita tak nak minjam lebih. Kalau kita boleh pinjam lebih, memang tak perlulah guna dana kuan ini. Cumanya itulah yang menariknya, kini kita dapat tahu bahawa wujudnya tabungan seperti dana kuan ini yang mana yang digunakan adalah merupakan dividen, keuntungan daripada pelaburan pokok dan diberikan sebagai grant. Jadi itu tidak memberikan kesan kepada balance sheet negara kita dalam konteks kadar keberhutangan kerana ia hanya diberikan hasil daripada keuntungan kuan. Betul kefahaman saya ini? Betul, dan itu jugalah jasa baik jugalah Board of Trustees kuan ini. Kalau sekiranya diberi sebagai pinjaman, akan menambahkan lagi juga kadar berhutangan kerajaan. Jadi mereka ingin juga membantu kedudukan, membantulah kerajaan supaya tidak memburukkan lagi kadar berhutangan kita. Dalam konteks kadar keberhutangan kita ini, kita tahu bahawa krisis yang dihadapi oleh negara ini adalah merupakan convergence 3 penjuru krisis. Krisis politik, krisis keuangan dan juga krisis kesihatan. Dan ini adalah sesuatu yang unprecedented, belum pernah berlaku. Justru menjustifikasikan apa juga bentuk crisis management, decision making yang dilakukan untuk tiba kepada perbelanjaan 5 bilion ini. Tetapi saya sangat mengharapkan kalau berdebat tentang keberhutangan ini, kerana saya lihat ada 2 school of thought. Saya sebut kepada puan tadi, ada yang mengatakan bahawa tak apa, ini where there is crisis there is opportunity. Hari ini adalah merupakan hari waktu yang betul untuk kita berbelanja besar agar kita boleh membina satu fundamental platform baru kepada struktur ekonomi kita yang digambarkan sebagai sudah lapuk. Banyak insidennya, resource curse, middle income trap, kebergantungan kepada low labor. Ini benda yang saya rasa saya dah bertanya selama 20 tahun persoalan ini semenjak saya tetapi di satu sudut lain adalah mengatakan bahawa kita harus prudent, kita harus berhemah, kita harus tidak boleh lebih daripada 60% kadar keberhutangan. Kedua-dua school of thought ini tidak pernah diletakkan sekurang-kurangnya di satu pentas untuk berdebat dan disaksikan oleh rakyat, kerana saya yakin dua-dua sudut pandang ini ada pro dan kontranya. Apa komen balas puan? That is the joy in the government. Okey. Okey, habislah tu. Dia dah selesailah perbincangan kita kena mengimbangkan banyak benda dalam hal ini. Contohnya dalam krisis ini kita mengimbang seperti yang dari awal kita kata, very early kita tahu kita ruang fiskal kita amat sikit untuk krisis, tapi kita letak ke tepi kan fiscal consideration untuk menyelamatkan nyawa. Jadi kita kena buat very hard decisions. Contohnya kita penutupan ekonomi untuk mengawal untuk menyelamatkan nyawa. Kita tahu impaknya pada ekonomi. Jadi banyak hard decision. Tapi memang betul kata Tuan Syed tadi, banyak reformasi yang boleh kita laksanakan. Malaysia, we never waste a crisis. Inilah masa yang terbaik untuk melaksanakan banyak reformasi. Jadi tadi saya katakan kita ada antara peringkat ke-5 dan ke-6 dalam pendekatan 6R. Jadi yang peringkat ke-6 terakhir adalah reformasi, dan itu adalah dalam bentuk rancangan Malaysia ke-12 yang akan merangkumi banyak inisiatif reform. Dan saya harap nanti bila adanya parlimen di situ akan dibentangkan dan kita boleh lihat bagaimana dalam 5 tahun yang akan datang kita akan menangani semua isu-isu yang Tuan Syed telah sebutkan. Banyak lagi ketidakseimbangan struktur dalam ekonomi kita. Jadi yang penting dalam rancangan Malaysia ke-12 dia menentukan kemampanan ekonomi, kelestarian ekonomi juga serta inklusiviti. Itu yang kita harapkan, dan sangat-sangat saya hargai pegawai-pegawai penjawat awam hadir tampil menjawab isu yang ada dimensi politiknya. Tak mudah. Johan hadir, puan hadir, tolong datang lagi, kerana saya kira antara buah tangan besar menjelaskan kedudukan kuan ini, kalau ada satu sudut yang
akan diperdalamkan lagi adalah soal accountability. Kerana kita dalam tempoh darurat ini, apa juga belanja ini, tidak ada check and balance sehinggalah nanti apabila parlimen dibuka. Pada ketika itulah baru ia made into public reality perbelanjaan ini. Dan mungkin itu nanti, kalaupun ada pihak yang cuba untuk memberikan sisi pandang yang tidak kuat ataupun negatif terhadap perbincangan kita pada malam. Namun, tolong hadir lagi kerana banyak lagi boleh kita bicarakan pada masa yang akan datang. Terima kasih atas kesabaran anda dari awal berbincang tentang topik ini. Mudah-mudahan ia memberikan satu pencerahan. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam muhibah. Terima kasih.